حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Kita ni mulakan sesi kita ni Lakastaf Mengaji bersama dengan AMG insya-Allah dengan like dulu, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk share. So insya-Allah mudah-mudahan lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sesi kita ni pada pagi ini insya-Allah. Saya Najib Latif, Ustaz Engineer Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Jom kita ni mulakan sesi kita ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alright, Alhamdulillah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di Facebook. InsyaAllah, apa khabar pada hari ini? Cuba anda komen. Apa benda hijau yang anda suka? Lain sedikit permintaan hari ini. Bukan apa, for me, my favorite stuff warna hijau adalah tumbuh-tumbuhan. And really nyamanlah kalau sekiranya ada tumbuh-tumbuhan itu mekar. Lalang pun hijau juga tapi bukan benda yang disukai. Alright. So insyaAllah kita ni bersama pada hari ini dengan Ustazah Azah. Ustazah Azah, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari yang cerah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alright Ustazah, kita ni kan baca surah apa Ustazah? Surah apa, ayat apa Ustazah? Okey, insyaAllah pada pagi ini kita ni kan mengaji bersama-sama masih di surah yang sama iaitu surah Al-Baqarah. Tapi pada hari ini dengan saya kita ni akan mengaji ayat 60. InsyaAllah ayat 60. Okey, kalau siapa masa ni ada tafsir di sampingnya yang boleh sempat lagi mengambil di almari apa. Okey, dia dalam muka surat 9. Okey, surah Al-Baqarah muka surat 9. Okey, ayat 60. Okey, insyaAllah Ustazah, kita ni teruskanlah Ustazah dengan sesi kita ni. Selalunya formatnya adalah Ustazah membaca Al-Quran, kemudian kita ni mentajwidkan. So siapa-siapa yang akan mau belajar tajwid, yang ada masalah, anda tahu apa hukumnya, apa ayatnya dan sebagainya, inilah peluang anda untuk belajar bersama. Okey, jom Ustazah, kita ni baca seluruhnya insyaAllah. Okey. InsyaAllah kita dimula. Saya mula baca ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Saya ulang lagi sekali. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Sadaqallahul Azim. InsyaAllah. Okay, saya teruskan. Boleh? Okey, boleh teruskan Ustazah. Silakan. Okey, Masya Allah. Okay, InsyaAllah kita ni gunakan slide ni. Okey Ustazah, nampak? Nampak. Alright, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah kita ni sudah selesai membaca. Okey, saya sudah ulang bacaan kita ni pada hari ini, pagi ini, ayat 60 sebanyak 2 kali. Okey, insyaAllah ada kesempatan di akhir saya akan ulang lagi. Mari kita ni sudah mengaji, kita ni perlu tahu hukum-hukumnya. So kenapa ada panjang tadi? Kenapa? Jadi ini di sinilah kita ni belajar sama-sama. Okey, kalau kita ni boleh lihat di sini yang pertama, wa idhistasqa di sana. Kalau kita ni boleh lihat ada huruf qa, selepasnya ada alif kecil. Alif kecil di sana menandakan hukumnya adalah hukum mad tabi'i ataupun mad asli. Okey, jadi bacaan pada kalimah ataupun bunyi huruf qa hendaklah dipanjangkan. Kadar harkatnya sebanyak 2 harkat. Okey, wa idhistasqa qa. Okey. Kemudian sama juga untuk kalimah Musa. Di sini untuk ayat ini saya rasa banyak juga hukumnya hukum mad asli ya. Musa, mu pun di sana hukumnya mad asli. Mad asli. Boleh tak? Saya ulang lagi. Okey, sebelum ada yang bertanya apa mad asli ni? Apa arti mad asli? Mad asli ni hurufnya ada 3. Hurufnya ada 3 huruf alif, waw dan huruf ya. Jadi kalau ada huruf yang bertemu atau berjumpa dengan ketiga-tiga huruf mad asli ini, contohnya huruf alif yang berjumpa yang berbaris atas, kemudian apa saja huruf yang berjumpa dengan huruf ya yang berbaris bawah, kemudian huruf waw yang berbaris depan, maka bacaannya adalah hukumnya di sana adalah hukum mad asli. Jadi bacaannya perlu kita ni baca dengan kadar 2 harkat. Okey, kemudian di sana sama hukumnya mad asli. Jadi bertambah qa mu sa. Di sini jangan kita baca laju. Jangan kita langgar-langgar saja baca. Macam kita ni nyaman-nyaman baca wa idhistasqa Musa li. Jangan macam tu. Okey, kalau kita ni sudah tahu, kita ni apply dalam kita ni punya bacaan kita ni. Okey, alhamdulillah itu sudah. Jadi hukum yang ketiga-tiga hukum ni, tiga-tiga huruf ni hukumnya adalah sama. Hukumnya mad tabi'i ataupun mad asli. Okay, jadi bacaannya perlu kita ni baca sebanyak 2 harakat. Okay, kemudian kita ni pindah lagi. Di qaumihi, mihi. Di sana. Hi. Kalau habis kita ikut tadi pembacaan mengaji bersama saya tadi, saya membaca mengikut dua kali potongan. Yang pertama saya baca berhentinya sampai di qaumih atau kalau waqaf. Okey, di qaumih kita dimatikan. Jadi di sini hukumnya mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Kalau kita waqaf pada di qaumih, harkatnya yang perlu kita ni baca cuma 2 harkat saja. Jangan dipanjang. Di qaumih. Okey. Kalau kita ni sambung, saya baca tadi li qaumihi faqulna liqaumihi faqul mihi panjang. Di sana terdapat saya cakap tadi hukumnya adalah mad silah qasirah. Jadi bacaan pada
Kalau kita panjang pada kalimah mihi di sana, hukum yang terdapat adalah madus silah. Jadi bacaannya boleh kita ni baca dengan kadar harakat 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Liqaumihi faqul nadrib. Okey, boleh ha? Kemudian kita ni masuk lagi kepada baris yang kedua. Siapa yang mengikuti sesi pada pagi ni, kita ni boleh lihat arah skrin ni, baris yang di bawah ni kita ni boleh lihat faqul nadrib bi'asaka. Di sini saya akan jelaskan hukum faqul nadrib. Rib di sana kalau kita ni lihat ada 2 ba. Ba yang pertama dalam kalimah rib di sini. Okey, terima kasih Tuan Najib. Kemudian ba yang kedua selepasnya faqul nadrib. Jadi bacaannya pada di sini, apakah hukum yang terdapat di sini adalah bacaannya al-mutamasilain. Al-mutamasilain. Apa arti al-mutamasilain? Al-mutamasilain ini artinya 2 huruf yang serupa. Kalau kita lihat dia 2 huruf yang sama. 2 huruf yang serupa pada namanya. Kemudian sama sifat ataupun makhrajnya. Okey, kira sama ada ia dalam 1 kalimah ataupun 2 kalimah. Tapi di dalam ayat ini kita ni boleh ia dalam 2 kalimah. Jadi hukumnya terdapat di sini hukum al-mutamasilain. Okey. Jadi walaupun dia kurang, mungkin ada yang baru tahu. Jadi inilah ini ilmu. Ini perkongsian ilmu. Jadi hukumnya di sini adalah al-mutamasilain. Jadi kita ni membaca faqul nadrib rib masuk. Ba yang pertama masuk kepada ba yang kedua. Nadrib bi'asaka. Okey. Ya. Kemudian kita ni pindah lagi bi'asakal kal. Kal di sana hukum alif lam ta'rifnya. Hukum alif lam ta'rif di sini, sa di sini, masya-Allah, terima kasih Tuan Najib. Sa di sini, masya-Allah. Satu-satu Okey, araf sa di sini saya tadi sebenarnya saya limpaskan. Masya-Allah Tuan Najib tanda highlight di sini. Okey. Tuan Najib untuk huruf kalimah sa di sini hukumnya adalah mad asli. Okey. Bi'asa sama juga mad asli hukumnya. Jadi bacaannya perlu kita ni baca ia dengan kadar 2 harakat. Okey. Kemudian kal. Kal. Di sini fokusnya kepada bunyi alif lamnya di sini. Okey, untuk hukumnya di sini adalah hukum alif lam izhar qamariyah, maafkan saya. Hukumnya di sini alif lam ta'rifnya adalah alif lam qamariyah. Jadi sebutan pada huruf alif lam di sini hendaklah jelas. Dan macam mana kita ni akan tahu kalau itu adalah huruf ataupun hukumnya adalah alif lam qamariyah? Senang saja. Terdapat tanda sukun ataupun tanda mati pada huruf lam itu di sini. Okey, kita ni boleh lihat di sana. Okey, kita ni lihat huruf yang pertama adalah hamzah wasal, yang kedua lam. Lam di atasnya kalau kita lihat macam si terbalik. Kalau saya pengen si terbalik. Jadi itu adalah tanda sukun di dalam Al-Quran ataupun tanda mati. Itu adalah tanda kita ni kan, macam mana kita ini kan tahu lagi huruf ataupun hukum alif lam qamariyah. Jadi di sini hukum bacaan pada lam di sini, alif lam ni hendaklah jelas. Bi'asakal, masuk kal kan berbunyi al kal. Okay. Kemudian hajar nada. Okay. Kemudian kita dipindah lagi kepada baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Fajarat. Di sana kalau kita melihat hukum nun sukun. Hukum nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Okey. Boleh Tuan Najib tolong? Okey. Hukum nun sukun berjumpa. Masya-Allah, terima kasih. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Di sini kita ni masuk kepada hukum nun sukun dan tanwin. Okey, di sini hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Jadi bacaan pada huruf nun di sini adalah dengung. Sifatnya dengung dan sifat nunnya ni sebenarnya tidak boleh kita ni baca dengan jelas. Tidak boleh kita ni baca fan jelas macam hukum izhar tidak boleh. Okey, jadi kita ni tahu huruf fa adalah huruf ikhfa. Jadi bacaannya pada di sini untuk kalimah fa hendaklah dengung. Okey, dan sifat nun atau bunyi nun ini seakan-akan tersembunyi kerana erti ikhfa itu sendiri adalah tersembunyi. Jangan dibaca dengan jelas. Boleh? Jadi ada beza. Ikhfa dengan izhar ada perbezaan di sana. Okey. Jadi bacaannya fajarat. Fajarat. Okey. Kemudian
Sebelum itu Ustazah, Okey. tadi cek dulu. Okey, kan dah orang masih di Facebook. Masya Allah, Alhamdulillah. Minta maaf, saya sampai terlupa. Oh, Masya Allah. Siap Minta sudah maaf. Ustazah. Ya, siap sudah. Alhamdulillah. Okey, setakat ini yang join kami di dalam FB boleh komen. Ataupun kalau sekiranya Ustazah, laju Ustazah, perlahankan speed. Masya Allah. Boleh Kalau sekiranya jelas, speednya boleh komen. Okey, boleh Okey, saya ulang lagi. Mungkin ada yang ketinggalan. Saya terlalu laju kali. Okey, untuk hukum yang baris yang ketiga. Okey. Fanfa. Hukumnya adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Jadi bacaan nun sukunnya di sini hendaklah jangan dibaca dengan jelas. Nunnya di sini mesti kita dibaca dengan sifatnya tersembunyi. Artinya jangan fan. Fan jelas tu, fan. Nunnya jelas. Ni fajarat. Boleh InsyaAllah. Okey, kemudian kita ni sambung lagi kepada kalimah seterusnya. Minhu. Minhu. Kalau kita ni boleh lihat, sama juga di sini adalah hukumnya nun sukun. Nun sukun. Nun sukun berjumpa dengan huruf H. Huruf H. Okey, ini saya akan beritahu formula. InsyaAllah. Formula nun sukun dan tanwin. Kalau di dalam Al-Quran kita ni, Al-Quran Al-Sama Uthmani, okey, kalau kita ni kan tahu hukum atau nun sukun, contohnya kalau izhar, biasanya ia akan membuat di atas nun itu bertanda sukun. Kalau kita ni lihat lagi, flashback lagi sedikit, reverse lagi sedikit, kita ni lihat fa, arah nunnya tu mana dah dibuat tanda sukun. Senang kan? Itu kaedah kita ni kan tahu. Jadi kalau kita ni melihat, membaca, kita ni tahu hukumnya izhar. Contoh ni arah kalimah min huwa ni. Okey. Jadi nunnya di sini baru tak jelas dibaca. Kerana hukumnya adalah hukum izhar. Nun sukun, nun mati berjumpa dengan huruf H. Huruf H. Jadi huruf H adalah huruf izhar. Jadi bacaannya hendaklah jelas. Okey. Minhu. Minhu. Kemudian saya realize juga, saya lupa juga tadi dari bacaan saya yang pertama, baris pertama, kedua, saya belum ada menyebutkan ataupun ada huruf-huruf yang saya terangkan makharijil huruf. Di sini saya akan menerangkan tentang makharijil huruf, tentang huruf H. Huruf H. Okey. Huruf H adalah huruf al-halq. Al-halq artinya huruf tenggorokan. Tenggorokan ia ada 3 bahagian. Okey. Di atas, di tengah dan di bawah. Okey, kalau untuk huruf H, saya menyebut pun sudah dalam. Artinya bahagian bawah sekali. Di sini. Ia sama dengan makhrajnya sama dengan huruf hamzah. H dengan hamzah, ia bahagian kerongkong tapi bahagian dalam di bawah. Itu beza. Jadi sebab tu kalau kita ni membaca huruf H, sebutan pada huruf H, macam seolah-olah kita ni tu macam mendengus. Okey, kalau ada mana boleh kita ni membaca minhu, ada beza tu. Huruf H dengan H. Kalau di sini minhu, dalam. Itu adalah sifat ataupun tempat keluar huruf H. Boleh Okey, boleh saya okey, alhamdulillah, mungkin ada yang masih mencuba mempraktiskan tentang sebutan huruf H ni InsyaAllah boleh kita ni sama-sama memperbaiki. Okey, kalau boleh saya minta Tuan Najib boleh kita membunyikan untuk kalimah minhu tu. Saya akan mendengarkan, saya mau mendengar sebutan pada huruf H tu sendiri. Boleh? Boleh Tuan? Boleh insya-Allah. Masya-Allah. Apa saja disebutnya Ustazah? Minhu itu saja? Minhu itu. Okey. Boleh? Minhu. Lagi sekali Tuan? Minhu. Masya Allah, jelas. Okey. Minhu. Jadi bahagian dada lah tu Ustazah. Bukan dada, tenggorokan. 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 Ya huruf al-halq. Okey. Tenggorokan bawah. Macam itulah. Minhu. Kalau saya explain pelajar macam mendengus hu. Macam tu. Itulah sedikit penerangan mengenai tempat keluar huruf H tu. Okey. Kemudian kita ni sambung min husnata. Ta di sana, kalau kita lihat ta, hukumnya di sana mat tabi'i ataupun mat asli. Nata,
Min husnata. Nata hukumnya mad asli, jadi bacaan pada kalimah ataupun bunyi huruf ta itu perlu kita ni baca dengan kadar harakat sebanyak 2 harakat. Okey, jangan lebih. Lebih dia pelan apa jual lah, tapi jangan jual terlampau kurang. Macam indah berharakat seolah-olah tidak ada alif. Jangan. Ini ada alif, jadi bacaannya perlu kita ni kita ni cukupkan hukumnya, itu hukum mad asli, betul. Kemudian asyrata aina. Aina ya mati di sana, hukumnya adalah madlin. Boleh. Hukum madlin ada 2 saja hurufnya. Okey, huruf madlin di dalam tajwid yang kita ni pelajari ya ada 2 saja, iaitu huruf waw dengan ya yang bertanda sukun. Okey, jadi tidak ada harakat, tidak ada kadar panjangnya, memang tidak ada. Cuma hukumnya adalah madlin. Madlin. Okey, okey. Kemudian aina. Okey, di sini kalau kita ni baca aina, di sini. Kalau kita ni lihat ada tanda waqaf, waqaf sili. Kemudian ada tanda 2, tanda tanwin 2 di atas. Tanwin 2 di atas. Okey. Kalau di dalam Al-Quran di sini ada yang kita ni pelajari, okey, hukum tajwid, kalau huruf yang diakhiri dengan huruf sukun yang berbaris 2 di atas, apabila waqaf, apa maksud waqaf? Berhenti, ada tanda di sana. Kalau kita ni lihat sad lam ya, itu tanda waqaf. Okey. Kalau bacaan pada contoh aina, na di sana, nan atau di sana, kalau berwaqaf, kita ni waqaf di sana baris pada tanwin yang nun baris 2 di atas ni, jadikan ia satu baris. Kerana di sana adalah hukum mad iwad. Hukumnya adalah mad iwad. Jadi jangan dibaca, kalau waqaf jangan kita ni baca ainan. Tidak boleh. Tidak boleh kita ni jelaskan 2 tanwin itu. Sebab kita ni waqaf dalam keadaan berhenti, maka bacaan kita ni mesti kita ni baca pun barisnya tu mesti kita ni jadikan satu. Kerana hukum yang terdapat di sana adalah hukum mad iwad, mad ganti. Jadi aina. Aina, hukumnya mad iwad, tapi na di sana perlu kita ni jelaskan juga, sebab ia berjumpa dengan selepas nun itu bertemu dengan huruf alif, hukumnya tetap ada mad asli. Jadi jangan dibaca aina, pendek aina, tidak boleh. Aina, boleh, cuma barisnya sahaja. Okey, kalau saya ulang lagi sekali, mungkin saya laju, okey, yang mengikuti, okey, untuk hukum mana ya? Na di sana, nan di sana. Kalau kita ni waqaf, berhenti bacaan kita ni pada kalimah nan di sana, baris tanwin 2 di atas, kita ni gantikan ia dengan satu baris. Jadi bacaan kita ni pada bunyinya ia akan berbunyi aina. Boleh Tuan Najib, okey? Boleh? Masya Allah. Okey, kemudian kita ni sambung lagi ayat. Okey. Di sini, okey, jangan lu pindah Tuan. Okey. Qad. Hukumnya di sana hukum huruf dal. Qad. Di sini terdapat, ini adalah hukumnya hukum qalqalah. Okey, hukum qalqalah. Qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Jadi apa maksud qalqalah? Apa arti qalqalah ini artinya? Qalqalah ini artinya antulan. Okey, ada mengantul. Okey, huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Sini kita lihat kan, dapat kita lihat dalam skrin sini huruf dal yang bertanda sukun. Jadi bacaannya mesti kita ni jelaskan bunyikan antulan huruf dal. Qad, kan? Itu adalah sifat qalqalahnya. Qalqalah sughra. Qad. Boleh Okey, kita ni sambung lagi Tuan. Okey, buka kepada. Mungkin sebelum itu Ustazah, kita ni boleh ulang daripada atas sekali. Lagipun masa pun menceburui kita ni, ada 5 minit saja lagi. Okey. Jadinya kita ni ulang daripada atas dululah Ustazah. Maksudnya ulang bacaan, insya-Allah. Bacaan saja? Bacaan. Okey, Masya Allah. Okey, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Okey, sekarang kita ni sudah mengetahui beberapa hukum yang saya pilih untuk edisi pagi ini. Beberapa hukum insya-Allah sudah, mudah-mudahan ada manfaat untuk bagi kita. Kemudian ini saya minta kita ni sama-sama untuk mengaji lagi sekali. Mengaji bersama Ustazah Azah. Okey, saya baca dulu. Saya mulakan dengan bacaan isti'azah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا صدق الله العظيم. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ustazah, masya-Allah, masya-Allah. Insya-Allah rasanya okey ke Indah yang everyone yang melihat so far, mudahan bermanfaat, mudahan kita ni dapat sesuatu daripada perkongsian kita ni pada pagi ini insya-Allah. Banyak sebenarnya yang kita ni lalui dan banyak sebenarnya yang kita ni perlu pelajari. Umi pun ustazah benda yang baru mungkin ialah apa yang ba sama ba tu mutamatsilain mutamatsilain. Tu benda macam anda pernah mengetahui istilahnya selalu pulang membaca selalu pulang tapi macam rupanya ada spesifik namanya masya-Allah. Ada namanya, betul. Alright, terima kasih ustazah, insya-Allah bermanfaat ke Indah. Lihat dulu komen-komen, bermanfaat ke Indah. Kalau bermanfaat, apa yang benda baru yang you belajar pada hari ini? Cuba komen. For me, yang adalah mutamatsilain itu. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah perkongsian itu. InsyaAllah sangat-sangat bermanfaat lah. Walaupun again dah habis Ustazah. Ayat yang panjang Ustazah. Tapi betul. Mudahan kita ni indah rushing sehari-hari itu kita ni dah dapat apa-apa. So kita ni sedikit demi sedikit dan insya-Allah kita ni akan dapat khatam satu Quran ni. Itu visi kita ni lah insya-Allah Ustazah. Betul. Alright, itu saya Ustazah. Ada ucapan terakhir Ustazah untuk penonton-penonton kita ni? Okey, masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Najib. Okey, untuk yang alhamdulillah masya-Allah yang dari awal sudah join untuk live di FB ni, alhamdulillah. Okey, kalau sekiranya bis kita belajar sesuatu daripada kita ni mengaji pagi ni, masya-Allah sila komen. Tidak apa-apa kita ni share. Jadi kalau bis kita rasa benda ni memberi manfaat dalam bis kita, silakan share. Okey, silakan share untuk orang-orang yang di FB bis kita lah. Jadi bis kita pun dapat pahala. Kita ni men-share walaupun dia cuma dari pada talian, tapi masya-Allah ilmunya tu sangat berguna. Itu yang kita ni mau. Okey, selagi mana ia dapat selagi mana kita ni masih ada peluang, diberi ruang untuk melihat itu adalah rezeki untuk bis kita. Jadi rezeki bis kita ni kongsikan lagi dengan orang lain. Jangan simpan sendiri. Okey, boleh? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua. Kita ni jumpa lagi pada besok hari di rancangan Lakastah Mengaji bersama AMG. InsyaAllah nanti kita ni dengan Ustazah Qamariah dan sebagainya. InsyaAllah kita ni akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad